Jadi saya akan ajar kamu cara untuk melihat PRN Sabah dan implikasinya terhadap nombor 1 UMNO, nombor 2 Anwar Ibrahim, nombor 3 Tun Dr. Mahathir Mohamad, nombor 4 Syafiq Abdal, nombor 5 Tan Sri Muhyiddin Yassin, nombor 6 keputusan pilihan raya yang bakal diadakan. Pilihan raya umum lah. Okey. Saya mulakan. Tajuk hari ini adalah Anwar, UMNO dan PKR sah hangus di Sabah pada pilihan raya negeri yang baru diadakan. Saya ulang, Anwar, UMNO dan PKR sah hangus di Sabah pada pilihan raya negeri yang baru diadakan. Dan saya akan jelaskan dengan terperinci, jadi jangan ke mana-mana. Baik, saya mulakan. Pilihan raya negeri Sabah ni telah menunjukkan kita beberapa perkara. Pertama dan ni yang paling ketara, berlaku perpecahan, bukti perpecahan undi bukan hanya Melayu Islam tetapi Bumi Putera Muslim. Okey. Nombor 2, UMNO hanyut di Sabah. Saya akan buktikan. Saya bukan cakap kosong. UMNO hanyut di Sabah dan ini adalah petanda buruk bagi UMNO pada pilihan raya umum yang bakal diadakan tak lama lagi. Nombor 3, Anwar hangus terus di Sabah dan secara langsung atau tidak langsung berjaya sabotaj PKR dan warisan di Sabah. Nombor 4, keputusan ini membuktikan Syafiq Abdal lebih diterima oleh rakyat Sabah dan rakyat Malaysia berbanding dengan PRU 14. Kemudian, keputusan ini juga membuktikan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih diterima oleh rakyat Sabah dan rakyat Semenanjung berbanding dengan PRU 14. Dan beberapa perkara lagi yang saya akan rungkai sebentar lagi. Saya mulakan. Kalau kita lihat prestasi UMNO, okey, di PRU 12 pada tahun 2008. Dan kemudian kita terus banding prestasi dia di PRU 13 pada tahun 2013, PRU 14 pada tahun 2018 dan di Sabah baru-baru ni. Jadi kita fokus kat negeri ya. Maknanya PRN negeri Sabah tahun 2008, PRN Sabah tahun 2013, PRN Sabah tahun 2018 dan PRN Sabah yang terbaru ni. Jadi kita bandingkan. UMNO, bilangan kerusi dia menurun mendadak. Okey. Dari UMNO ni, saya bukan cerita Barisan Nasional. Sebab Barisan Nasional sebenarnya lepas PRU 14 dah berkecai. Parti-parti Sabah dah keluar dari Barisan Nasional. Jadi kita fokus ke UMNO. Pada PRN Sabah 2008, UMNO memegang 33 kerusi. Pada PRN Sabah tahun 2013, UMNO jatuh kepada 32 kerusi. Pada PRN Sabah tahun 2018, UMNO jatuh kepada 17 kerusi. Pada PRN terbaru ni tahun 2020, tak sampai 2 tahun selepas jatuh kepada 17 kerusi, UMNO jatuh lagi kepada 14 kerusi. Ya, saudara-saudari, UMNO hanyut. Dan kalau kita lihat sejarah, sejak PRU 12, keputusan pilihan raya negeri Sabah adalah bayangan tepat kepada keputusan PRU seluruh negara, parlimen. Okey, dia bayangan tepat. Okey. Jadi UMNO tengah hanyut. Okey. Ini bukannya retorik. Ini bukti berlaku. Okey. Dan saya dah beritahu bahawa apabila Bong Mokhtar menendang Musa Aman yang merupakan pilihan Kem Muhyiddin, sebab Musa ni orang Muhyiddin. Jadi Bong mencalonkan semua orang dari satu senarai yang digelar Senarai Najib.
Sebab Bong ni tim A, kumpulan terdesak. Jadi ini adalah senarai Najib. Jadi bukan hanya UMNO hanyut, hangus di Sabah dan bakal hangus di PRU 15, Najib ditolak terus oleh rakyat. Sebab ini senarai Najib. Okey. Okey. So ini babak UMNO ya. Saya dah habis. Jangan lupa PRN ini sebenarnya hanya diadakan sebelum PRU yang bakal diadakan tidak lama lagi. Hanya sebagai tapak untuk melihat kekuatan masing-masing. Itu sahaja. Rakyat Sabah telah diperbodohkan. Ini hanyalah satu tapak untuk melihat kekuatan UMNO dan BPBM. Okey. Warisan Syafiq Abdal berniat ikhlas. Dia nak cantas Musa Aman. Tetapi apa yang BN dengan PN buat adalah untuk menggunakan Sabah sebagai tapak untuk melihat siapa yang lebih kuat. Kalau tak percaya, BN dan PN sama-sama duduk dalam kerajaan persekutuan tapi bertanding berasingan. Buat pengumuman berasingan. Calon ketua menteri berasingan. Ini sebenarnya tapak untuk uji sahaja. Mereka mempergunakan rakyat Sabah dan membuang masa Sabah membazir duit rakyat. Apa pun, dah habis. Dan nombor satu, kita dah tahu UMNO hanyut di Sabah dan akan hanyut, dijangka akan hanyut di PRU 15. Okey, nombor dua, MCA bermula dari PRN Sabah 2008, MCA hanya dapat 1 kerusi. Kemudian pada PRN Sabah tahun 2013, MCA dapat telur ayam, 0 kerusi. Pada PRN Sabah tahun 2018, MCA dapat telur ayam, 0 kerusi. Pada PRN Sabah kali ini, tahun 2020, tak sampai 2 tahun selepas 2018, MCA dapat telur ayam, 0 kerusi. Jadi MCA bukan akan hanyut, dah hanyut, dah hangus, okey, dah dikuburkan. Dan trend Sabah selalunya sama dengan trend persekutuan, kerusi parlimen, semenjak akhir-akhir ini. Jadi, kita dapat lihat sokongan undi Cina ni langsung tidak kembali kepada MCA. So, maknanya bila kita gabungkan MCA dengan UMNO, dia jadi Barisan Nasional. Maka kesimpulannya, Barisan Nasional dah hangus, dah hanyut. Bukti jelas di depan mata, tak diterima rakyat. Daripada Cini dan Slim tidak menunjukkan peningkatan di Sabah, hanyut terus. Itu saya dah beritahu dari awal. Pilihan raya kecil tidak menunjukkan prestasi satu-satu parti di pilihan raya negeri atau negara. Sekarang kita lihat apa yang saya kata benar. Jadi kesimpulannya, Barisan Nasional dijangka akan mendapat bilangan kerusi yang jauh lebih rendah di PRU 15 berbanding dengan PRU 14. Okey, baik. Sekarang kita beralih kepada Perikatan Nasional. Okey, jangan lupa ya, UMNO dapat 14 kerusi. Nah, Perikatan Nasional ni, dia menang macam mana? Ada PPBM dan ada STAR. PPBM menang berapa kerusi? 11 kerusi. Okey, ini menarik ya. Okey, PPBM menang 11 kerusi. PPBM tak pernah bertanding di Sabah. Ini kali pertama bertanding di Sabah. Dia bekas parti Pakatan Harapan. Kalau kita lihat pemimpin dia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, semuanya memiliki aura Pakatan Harapan. Dapat 11 kerusi, hanya 3 kerusi kurang dari belakang UMNO. Okey? Tetapi apabila ditubuhkan kerajaan negeri, andai kata Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berjaya tubuhkan kerajaan negeri, dari segi hierarki, UMNO duduk bawah tapak kaki Muhyiddin. UMNO duduk bawah tapak kaki Perikatan Nasional. UMNO duduk bawah tapak kaki PPBM. Mengapa? Sebab walaupun PPBM dapat 11 kerusi, tetapi PPBM bertanding sebagai Perikatan Nasional bersama dengan parti-parti komponen Sabah. Dan parti STAR dapat 6 kerusi. Jadi kalau kita gabungkan kerusi PPBM dengan kerusi STAR, dia jadi 17 kerusi. Dan oleh kerana ini adalah pertembungan Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, maka dari segi hierarki, ketua
Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, akan sepatutnya menentukan, seandainya BN dengan PN bentuk kerajaan, dialah yang akan menentukan siapakah calon yang layak jadi Ketua Menteri seharusnya lah, untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertua Negeri untuk dibuat pertimbangan. Nampak? Tapi adakah ini berlaku? Tidak. Itu saya dah kata. BN dengan PN ni sebenarnya mempergunakan Sabah untuk menguji kekuatan masing-masing sebab tak lama lagi nak PRU dah. Sebab itu BN boleh hantar bom Mokhtar yang ada kes mahkamah. PN hantar Haji G. Ya, tak boleh bersekutu dalam isu siapa nak jadi Ketua Menteri. Okey, tapi apa pun, kesimpulan nombor 2. UMNO duduk bawah tapak kaki Muhyiddin, PPBM dan Perikatan Nasional. Okey. Nombor 3. Okey. Kalau kita lihat, parti yang paling besar undi dia adalah Warisan. Warisan hanya bertanding sejak tahun 2018. Belum tu Warisan tak wujud pada tahun PRU sebelum tu. Pada PRN Negeri Sabah 2018, Warisan dapat 21 kerusi. Kita tolak DAP dulu ya. Kita tolak DAP dulu. Sebenarnya Warisan dia dapat 29 kerusi, tapi itu dengan DAP. Kita tolak DAP dulu, saya akan bincang DAP kemudian. Kalau kita lihat parti Warisan Sabah sahaja, yang asalnya tanpa DAP, pada PRN Sabah 2018, Warisan menang 21 kerusi. Pada PRN Sabah 2020, Warisan tanpa DAP menang 23 kerusi. Dalam pada UMNO turun menjunam, dalam pada parti yang diterajui oleh Perdana Menteri sendiri baru dapat 11 kerusi, Shafie Apdal menunjukkan peningkatan mendadak. Mengapa saya kata mendadak? Dia meningkat 2 kerusi, kemudian majoriti barisan meningkat mendadak. Jadi ini membuktikan, nombor 1, Shafie Apdal lebih diterima oleh rakyat Sabah berbanding dengan PRU 14. Nombor 2, andai kata PPBM tidak mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad, Shafie Apdal sudah pasti jadi Ketua Menteri kerana dialah pilihan Ketua Menteri Sabah. Dan nombor 3, ini yang paling menarik. Shafie Apdal terang-terang mendukung perjuangan Parti Pejuang Tanah Air. Shafie Apdal terang-terang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan dia menunjukkan peningkatan mendadak dalam pada UMNO hangus dan dalam pada parti yang diterajui oleh Perdana Menteri sendiri. Dapat baru 11 kerusi. Itu menunjukkan apa? Bukan hanya Shafie Apdal lebih popular hari ini. Bukanlah hanya rakyat Sabah ingin Shafie Apdal jadi Ketua Menteri Sabah. Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih diterima oleh rakyat berbanding dengan PRU 14. Ini bermakna, dan lagi satu, Tun Dr. Mahathir Mohamad jauh lebih diterima sebagai calon Perdana Menteri berbanding Muhyiddin Yassin. Ini semua terang depan mata. Ini keputusan. Ini data. Ini bukan spin. Ini bukan cakap kosong. Fokus kat saya. Jangan fokus kat Laskar, Cyber, upahan pelbagai pihak, khususnya Rosmah yang memberi arahan, yang kencing berak di merata. Okay, fokus kat saya. Okay, so ini sahih depan mata. Okay, so Shafie Apdal lebih diterima, Tun lebih diterima berbanding Muhyiddin, dan dakwaan Laskar Cyber, UMNO dan PPBM kononnya masyarakat Melayu Islam tidak lagi terima Tun adalah palsu. Saya dah kata, ruang komen dalam media sosial tak sampai pun 0.1% pengundi, dan majoritinya Laskar Cyber. Jadi mereka diupah untuk kencing berak supaya anda takut untuk memberi komen sokong Tun. Saya dah kata, kamu akan duduk bawah kepompong kepalsuan kalau kamu asyik dengar propaganda Laskar Cyber ni. Hari ni, lihatlah keputusan. UMNO hangus, MCA hangus. PPBM memalukan diri dia sendiri apabila undi dia jauh lebih rendah daripada parti yang disokong
oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, dan itu pun pejuang tak bertanding lagi. Okey. Jadi saya akan sampai ke babak pejuang sebentar lagi. Okey. Lagi satu, keputusan ini menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ditolak terus oleh majoriti rakyat Malaysia. Saya dah kata, keputusan PRN Sabah selalunya menjadi bayangan kepada PRU. Ditolak terus sebab Anwar membuat satu penipuan. Kononnya dia dah dapat majoriti. Sebenarnya Anwar menjangka warisan akan menang besar. Lebih besar daripada yang menang lah. Dia warisan campur DAP dapat 29 kerusi. Anwar jangka warisan boleh pegang. Jadi lepas tu dia nak umumkan. Kau tengok, lepas saya umum je saya nak jadi Perdana Menteri, rakyat terima. Jadi dia akan gunakan itu untuk kumpulkan lebih banyak akuan bersumpah, sokongan MP-MP. Tapi apa yang kita lihat? Anwar diterajang terus. Bukan sebab rakyat tolak parti-parti lain, tak. Sekutu Anwar dalam Pakatan Harapan DAP menang dengan majoriti lebih besar dalam semua banyak kerusi yang ditandinginya. So bukan soal tolak. Mereka hanya tolak Anwar Ibrahim. Nah, oleh kerana Anwar Ibrahim menerajui PKR, mereka tolak PKR. Ini menunjukkan Anwar hangus. Anwar tidak diterima. Okey? Kalau Anwar dah berulang kali menipu, tak mau terima hakikat bahawa dia adalah has-been, political has-been. Maknanya tak ada lagi nilai dia dalam lanskap politik tanah air, maka inilah bukti lagi sekali bahawa Anwar patut berundur. Okey? Anwar is just wasting everybody's time, dan rakyat Sabah, mewakili rakyat Malaysia sebenarnya, telah dengan jelas menyatakan kepada Anwar, get lost. Okey? So ini bukan spin. Okey? Parti yang disokong Mahathir jauh lebih popular berbanding dengan PRU 14. Maknanya Mahathir lebih popular. Anwar hanyut, Najib hanyut. Sebab senarai UMNO, senarai Najib. Semuanya hanyut. Muhyiddin memalukan diri dia sendiri depan Mahathir. Okey. Inilah cara korang lihat keputusan PRN Sabah. Okey? Hari ini Musa Aman buat pengumuman. Rakyat dah bercakap, kita dapat 41 kerusi, maka rakyat nak ini atau. Musa Aman punya kelentong. Nombor satu, PRN ni, PN dengan BN tak bersatu. Dia hanya gunakan tapak ini untuk uji kekuatan masing-masing. Nombor dua, rakyat pilih calon bebas sebab dia anggap calon tu bebas. Lepas tu kau ambil calon tu, lepas tu umum itu yang rakyat nak. Balik kampung lah Musa Aman. Okay? This is the end of UMNO. This is the end of Barisan Nasional. Dan sebentar lagi saya akan ceritakan mengapa this is also the end of PPBM. Okay, sebabnya sekarang kita akan menjurus ke PRU 15. Muhyiddin suka tak suka, benda ni akan berlaku. Muhyiddin dah hilang majoriti, tapi itu kita tolak tepilah. Itu perbincangan lain lah. Okay. Sekarang kita cuba analyse ya. Okay. Apabila parlimen dibubarkan, jangan harap UMNO lepas banyak kerusi kat PPBN dan PAS. UMNO tidak akan lakukan kesilapan yang dilakukan di Sabah. Nombor dua, jangan harap tim A Najib akan terima Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Dan kalau terima pun, which is near impossible, tak ada beza. Okey, sebabnya di Sabah ni, Muhyiddin menjanjikan bahawa sekiranya rakyat Sabah sokong PN, Perikatan Nasional, maka dia akan adakan pilihan raya umum awal. Itu juga satu faktor yang mempengaruhi rakyat Sabah untuk beri lebih sikit lah undi kepada PPBM sehingga PPBM boleh dapat 11 kerusi. Lagi satu sebab Anwar lah, kebodohan Anwar. Sebab rakyat marah dengan Anwar, mungkin Muhyiddin untung sedikit. Mereka hendak sampaikan mesej kepada Anwar, we don't want you. Okey. Tetapi di PRU 15, bukan hanya UMNO berkemungkinan amat tinggi tidak boleh terima Muhyiddin, tapi terima tak terima pun, di peringkat semenanjung pada masa itu tidak akan ada parti-parti Sabah
untuk bantu UMNO dan Perikatan Nasional. Tak ada parti star. Kalau kita tolak parti star, Muhyiddin, PPBM sebenarnya hangus lagi teruk di Sabah. Kemudian Barisan Nasional pun tidak akan ada bantuan mana-mana parti Sabah. Dan di peringkat Sabah, Parlimen Sabah, orang-orang Sabah dah tahu PRU. This is the end. Jadi pada masa tu mereka benar-benar akan sokong siapa yang mereka rasa harus menerajui negara. Di PRN ini, mereka hendakkan keputusan yang menjurus kepada pilihan raya umum. Okey. Itu satu. Kedua, di sini, di PRN ni, Parti Pejuang tak bertanding. Tapi kita dah lihat penerimaan rakyat terhadap Mahathir meningkat. Jadi di PRU 15, sudah pasti calon-calon Mahathir, Parti Pejuang akan bertanding di banyak kerusi. Hampir semua kerusi UMNO yang akan ditandingi UMNO. Kalau tanpa Pejuang, UMNO akan jatuh teruk di PRU 15. Kalau tambah Pejuang macam mana? Nampak? Dan PPBM kita dah tahu hancur berkecai. Hampir 80% ahli-ahli akar umbi, pemimpin bahagian, cawangan dah keluar. Disebabkan siapa? Disebabkan Mahathir. Kalau Pejuang bertanding menentang PPBM di PRU 15, PPBM jadi apa? Abu. Okey. So inilah yang saya jangka akan berlaku. Dan disebabkan di Sabah kita dah lihat undi Melayu Islam dengan Bumiputera Muslim dah berpecah teruk. Jadi PAS juga dijangka akan mencatatkan prestasi yang jauh lebih teruk berbanding dengan PRU 14 sekiranya PAS terus berpaut kepada UMNO atau PPBM. Dan apa yang menarik lagi, Laskar Cyber UMNO sekian lama mendakwa Melayu Islam dan Bumiputera Muslim makin tolak DAP. Jangan terkejut, di Sabah ada bukti jelas peralihan ketara undi Melayu Islam kepada DAP di kawasan-kawasan yang ditandingi dan dimenangi oleh DAP. Ini saya tak ada komen. Tapi ini berlaku. Saya ulang, di Sabah, di PRN ni berlaku peralihan ketara undi Melayu Islam dan Bumiputera Muslim kepada DAP di kawasan-kawasan yang dimenangi oleh DAP. Ini menunjukkan penolakan orang, rakyat Melayu Islam, Bumiputera Muslim terhadap UMNO. Ini disebabkan UMNO Tim A dah kencing kat rumah, berak kencing atas kepala PAS, kepala rumah, jaja konsep penyatuan rumah, penipu semua. Padahal apa yang mereka ingin lakukan ialah Tim A yang bermasalah, di mana ramai pemimpinnya mengalami kes mahkamah, ada yang dah disabit kesalahan. Semuanya nak jaga selamatkan tengkuk masing-masing. Dan semuanya menjaja konsep agama, bangsa dan negara, walhal perjuangan mereka adalah perjuangan wang, kuasa dan kedudukan. Jadi Muhyiddin suka tak suka, pilihan raya umum tak lama lagi. Dan Muhyiddin sudah pun hilang majoriti. Nasihat saya kepada Muhyiddin, segeralah minta maaf ampun daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan letak jawatan agar Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pemilihan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau tak nak, lebih baik bubar parlimen cepat. Okey? Sebab Muhyiddin percayalah, masa dia tidak lama lagi sebagai Perdana Menteri. Dan PRU 15, kalau kita lihat Sabah, adalah petanda yang amat buruk bagi UMNO, bagi PPBM dan bagi PAS. Jadi inilah analisis saya untuk hari ini. Anwar is gone. Dan bagi saya, nasihat saya kepada DAP dan Amanah, kalau masih tak nampak, I don't know what to say.